Exploitation adalah sebuah program, yang ditulis oleh hackers ataupun programmer untuk mengawal sesebuah sistem. Dan sistem ni dia dihantar daripada satu server hacker kepada satu lagi server victim atau mangsa kita, melalui internet. Dan macam mana dia boleh masuk adalah dia melalui kelemahan sistem pada victim tu sendiri. Kalau kita perasan tadi kita ada buat scan macam kita ada buat scan Nmap tadi untuk dapatkan port, dapatkan service version dan sebagainya. Jadi dalam video kali ni untuk exploitation, saya akan tunjuk sampel untuk kita hack satu server. Saya ada buat ataupun saya ada buat daftar satu lagi virtual Kyoptrix 1. Jadi untuk demo yang ni saya pakai Kyoptrix 1 dengan Kali Linux. So Kali Linux adalah hacker, and then kita nak hack Kyoptrix 1 dalam keadaan saya sendiri tak tahu password dia apa, login dia apa. Jadi boleh saksikan. So first kali macam biasa kita akan pakai Nmap adalah untuk dapatkan IP address bagi kita punya mangsa. /24. So ini akan ambil masa sikit. Exploitation dan juga Trojan mempunyai common features yang sama. Dua-dua adalah untuk mengawal sistem atau mengawal komputer ataupun server mangsa. Tetapi Trojan dia bekerja daripada dalam, bukan daripada luar. Maksudnya kalau Trojan tu dah masuk dalam satu komputer, and then kita punya mangsa klik file Trojan tu, automatic server boleh control komputer mangsa. Tetapi dengan exploitation pula berbeza. Exploitation melalui server ataupun komputer hacker tu sendiri yang hack direct kepada komputer mangsa. Boleh tengok. So sekarang yang saya nak hack adalah pada IP 187 ni. Saya dah buat Nmap scan, and then yang kita pun tahu yang ni adalah desktop saya. Dan IP yang saya nak hack adalah 187 ni. So saya boleh teruskan Nmap tolak SV 192.168.43.187 untuk dapatkan service version dia. Kalau SSH, HTTP ataupun dia SMB, S139 SNB, dia punya version dia. Kita dapat information bagi version. Kalau tengok atas ni beza. Yang ni dia hanya bagi nama saja, tapi bila kita pakai SV punya parameter, SV ni dia akan tunjuk version dia sekali. OpenSSH version apa. So untuk demo yang kali ni saya nak tunjuk saya nak hack melalui HTTP punya mod SSL. So dalam exploitation paling popular kita boleh pakai search exploit untuk search version punya vulnerabilities. So saya akan pakai mod _SSL 2.8. Kalau tengok dekat sini kita ada list. Dalam Kali Linux yang specialnya, bila gunakan search exploit, dia akan search terus dalam database exploit yang mana melibatkan nama mod SSL 2.8. So kalau tengok dalam sini kita ada mod 2.8.7 dan kurang. Mod SSL yang kurang daripada mod SSL ni. So cara kita nak gunakan exploit ni, kita nak hack komputer sebelah, adalah saya copy file tu dulu. CP ni path asal dia, saya copy, saya paste, and then exploit. Dan saya akan pakai yang 47080 exploit unix/47080.c, dan saya akan copy kepada saya copy pada desktop. So saya boleh pergi pada desktop saya. Ada satu 47080.c ni file yang kita nak gunakan. Lepas kita scan, and then kita cari dia punya version issue dia. So kita dah jumpa version issue, and then kita dapat coding dia. Ini adalah script yang saya namakan program tadi tu dalam senyum slideshow. Sebuah program yang telah ditulis oleh hacker untuk kita gunakan skrip ni dan kita hack komputer tadi. So
Cara dia, kita akan compile dulu. Tolak O mungkin saya akan namakan sebagai hack, okay. And then namakan file kita 47080. Inilah command basic untuk Linux untuk compilekan bahasa C punya language. And then kita boleh pakai lcrypto. Okay, sebelum kita buat GCC, okay, sebelum kita compile, kita boleh head tengok dulu dia punya requirement. Okay, ini adalah requirement dia perlukan libssldef. So maksudnya kena run dulu apt get install libssldef ni. Saya dah install. So and then cara compile dia menggunakan GCC, namakan file dia. Okay, so baru kita masukkan balik command tadi, GCC tolak O, saya namakan sebagai hack. And then masukkan nama file saya tadi. Nama file yang saya copy tadi adalah 47080.c 47080.c. Okay, and then saya kena pakai lcrypto. Okay, so tak ada error, tak ada warning, maksudnya dah ada. Saya boleh ls and then saya akan nampak nama hack kat sini. Okay, so cara nak run dia senang saja, tekan dot and then slash, tulis hack. So dia akan run. Okay, nama script ni dia tulis sebagai nama yang agak kurang baik, open tut kan. Okay, tengok pada sini nama dia, ni open tut nama file dia. So dalam file ni, dalam file OpenF ni, dia ada banyak version yang dia boleh hack melalui Apache, dan juga depend lah daripada Apache punya service dengan jenis Linux dia sendiri. So yang kita scan tadi tu dalam Nmap, kita adalah Red Hat Linux mod SSL 2.8, Apache dia 1.3.2. Okay, so kita tengok Apache 1.3.2 dalam Red Hat. Okay, Red Hat Linux 1.3.2. Cuba cari 1.3.2, 1.3.1. Okay, ni 0.22, 2.3. Okay, this one. So ada dua. Okay, ada dua, satu A, satu B. Dan kita tak tahu yang mana satu yang boleh pakai, tapi kita boleh cuba dua-dua sekali. Okay, cara dia, ini adalah kod ni yang kita kena tulis dalam command seterusnya. Okay, so .hack, kita boleh letakkan dia punya 0x6a. And then kita tengok dia punya cara guna. Okay, target dia punya IP address dia, and then dia punya connection dia. Okay, so masukkan IP address kita punya victims 187 kalau saya tak silap. Okay, 187.43.187 dan tolak C. Okay, biasa pakai 41, maksudnya connection punya numbers of connection. Okay, so dia akan cuba hack, dia akan spawn ni. Okay, so kalau nampak macam ni, maksudnya kita tak masuk dalam server victim. Okay, tapi disebabkan kita ada dua jenis script, yang ni kita pakai A 0x6a, so kita boleh cuba yang kedua punya script x06b. Okay, kita boleh cuba run menggunakan setting yang sama, connection 41, IP address yang sama. Okay, spawning shell. Okay, kat sini agak menarik bila dia kata shellcode place at dia punya memory punya address. Okay, so maksudnya kita dah ada dalam server victim. Okay, macam mana kita nak tahu betul tak kita dalam server victim? Sekarang ni saya tak tahu password dia apa. Okay, username root, saya tulis something, saya tak tahu apa-apa password dia. Okay, so disebabkan kita dah hack dia punya server, maksudnya saya boleh tukar password dia. Boleh tukar password. Saya boleh tanya dulu, who am I? Ada siapakah saya? Saya adalah root, dan saya boleh pakai passwd untuk tukar password. Saya tulis 1234, retype password 1234 juga. Okay, so all authentication tokens updated successfully. Kita boleh cuba sekarang untuk login. Root 1234. Okay, so pada sini you have a new email, maksudnya kita pun dah masuk. Okay, last login dia tunjuk kita punya record login. So
So maksudnya kat sini saya dah berjaya hack komputer victims. So inilah adalah proses exploitation. Exploitation ni dia bukanlah satu method yang simple mudah-mudah, okey. Dan yang saya tunjuk ni hanyalah basic untuk dapatkan lebih informasi ataupun lebih teknik ataupun dia punya tata cara dia. Boleh terus pergi pada saya punya channel YouTube, okey. Saya dah buat khas untuk challenge of hacking. Okay, pergi youtube.com. Okay. Okay, youtube.com saya punya channel. Okay, saya boleh cari Mr. Harry and then boleh pergi pada playlist. Boleh terus pergi kepada cabaran hacking Valhub Kali Linux. Okay. Okay, di sini saya akan update cara install Kali Linux dan juga cara teknik-teknik hacking lain. Okay, exploitation, cara kita nak exploit daripada komputer kita kepada komputer orang lain kita nak hack. Okay, inilah lebih detail lah. Okay, yang saya tunjuk yang dalam course hari ni adalah hanya sekadar contoh. So nak exit daripada shell ni boleh exit. Okay, ni kita masuk dalam bash. Okay, kita boleh exit lagi sekali untuk keluar dan masuk dalam kita punya sendiri shell code. Okay, so kita boleh clear untuk clear dan kita boleh okay. So exploitation macam saya katakan tadi, dia adalah daripada hacker punya komputer hack kepada victim punya komputer. Tapi kalau Trojan, dia berada dalam komputer victim tu sendiri dan dia akan open pula satu panggil sebagai backdoor untuk hacker masuk melalui backdoor. Okay, itu saja untuk course itu saja untuk video yang exploitation.